Assalamualaikum dan hai murid-murid. Bertemu lagi dengan Cikgu Umairah di dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Pada kelas kali ini, kita akan memfokuskan kemahiran membaca murid-murid di mana kita akan mengenal pasti isi tersurat dan tersirat. Cikgu yakin ada di antara kamu yang masih ingat apakah maksud isi tersurat dan isi tersirat. Tapi tidak mengapa, cikgu akan membuat sedikit ulang kaji mengenai maksud isi tersurat dan juga isi tersirat. Baiklah, isi tersurat ini merupakan isi yang disampaikan secara jelas dan mudah difahami. Maknanya, isi tersurat ni biasanya disampaikan secara langsung, direct. Jadi daripada petikan tu je, kita dah dapat tahu apa isi tersuratnya. Seterusnya, isi tersurat ni biasanya dipetik ataupun diambil daripada isi penting dalam petikan. Okey, isi penting ataupun main point ni seperti cikgu pernah ajar sebelum ni, biasanya kita jumpa di dalam ayat yang pertama dalam perenggan tersebut. Okey? Dan seterusnya, okey, isi tersurat ni, contoh dan huraian tidak perlu disertakan. Okey, penerangan tu tidak perlu disertakan ataupun dimasukkan di dalam isi tersurat tersebut. Baiklah, bagi isi tersirat pula, isi tersirat ialah isi ataupun maksud yang disampaikan secara tidak langsung dan tersembunyi. Okey, dia berlawanan dengan tadi. Maknanya benda ni tersorok. Kita kena baca petikan tu baru kita dapat isi tersiratnya. Okey, dan seperti cikgu cakap tadi lah, isi tersirat ni dia tiada di dalam petikan. Dia lain dengan isi tersurat. Yang isi tersirat ni dia tiada. Kita kena cari dan kita kena fikir macam mana nak cari isi tersirat ni. Okey, murid-murid perlu buat bacaan yang luas. Dan isi tersirat ni melibatkan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi murid-murid perlu membaca petikan dengan betul, mengenal pasti kesan dan akibatnya, baru kita dapat isi tersirat yang ingin disampaikan. Okey, tanpa membuang masa, murid-murid perlu bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2 dan buka halaman 50 seperti yang tertera di dalam video. Baiklah, kita akan baca bersama-sama petikan ini, okey? Kolam ikan dan hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Baik. Okey, jika murid-murid perasan, di bawah petikan yang kita baca tadi, terdapat satu jadual di mana jadual itu bertajuk isi tersurat dan juga isi tersirat. Okey, ada dua bahagian. Dan
Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 perenggan yang kita perlu kenal pasti isi tersurat dan isi tersiratnya. Okey, untuk perenggan yang pertama, di dalam jadwal tersebut sudah ada isi tersurat dan isi tersiratnya. Kita baca Untuk perenggan 1, isi tersuratnya ialah mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Jadinya daripada isi tersurat ini, kita dapat kenal pasti isi tersiratnya, iaitu memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Okey, kita lihat perenggan yang kedua pula. Untuk perenggan yang kedua, isi tersiratnya ialah membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Okey, daripada mana cikgu dapat isi tersurat ni? Daripada petikan tadi, di perenggan yang kedua. Okey, daripada sini, kita dapat kenal pasti isi tersiratnya ialah sangkar itu lebih kuat dan tahan lama. Okey, sangkar itu ni merujuk kepada sangkar yang diperbuat daripada besi. Untuk perenggan yang ketiga, daripada petikan tadi, kita dapat kenal pasti isi tersuratnya ialah melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Daripada sini, isi tersiratnya kita boleh nyatakan sebab kenapa Aidil dan ayahnya ni melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Kerana apa? Kerana pada waktu pagi, cuaca yang sejuk membuatkan anak ikan tidak berasa panas. Sebab anak ikan ni ataupun benih ikan ni dia sensitif, jadi kena lepaskan dalam suhu yang bersesuaian dengan habitatnya. Okey, untuk perenggan yang terakhir, perenggan keempat, isi tersuratnya ialah memberikan ternakan ikannya makan pellet dan makanan lain yang telah diproses. Daripada sini, kita boleh nyatakan sebab dia juga bagi isi tersirat dia, iaitu makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat ni pellet dah dan makanan lain. Makanan yang berkhasiat membantu tumbesaran ikan. Jadi macam tu lah cara kita nak mencari isi tersirat daripada isi tersurat. Jadi cikgu harap murid-murid dapat faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Jadi, latihan untuk hari ini, murid-murid perlu buat latihan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 54 dan 55. Setelah murid-murid telah menyiapkan latihan tersebut, murid-murid hendaklah menghantar latihan yang telah siap itu ke Telegram cikgu ataupun Google Classroom masing-masing. Baiklah, selamat belajar semua. Sekian, terima kasih. Bye.